sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Gembira rasanya, gembira rasanya dapat ambil anak dari sekolah. Sudah berbulan-bulan tiada peluang ambil anak di sekolah. Maklumlah kita di luar dari kawasan, kita berada di luar negeri, luar daerah, kerana menambah ilmu di dada. Menambah ilmu di dada, semoga semakin bijak, semakin pandai, semakin berilmu. Harap-harap kita percaya untuk dapat sampai ke doktoran. Doktor, doktor. Okey, syukur kepada Tuhan, puji Tuhan kerana ada kesempatan ambil anak. Okey. So rupa-rupanya bila diselidiki, bila saya baca artikel demi artikel, saya pun hairan juga. Kenapa agaknya MP bersatu yang mengambil keputusan untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mau patah balik, tidak mau mengubah pendirian untuk menyokong semula bersatu, walaupun sudah diberikan arahan, ya, walaupun sudah diberikan surat arahan daripada bersatu, tapi mereka mengambil keputusan untuk tidak berganjak. Rupa-rupanya keputusan itu mereka tidak berganjak kerana menurut jurucakap mereka yang melantik diri, ataupun yang dilantik sebagai jurucakap kepada kumpulan yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, menyatakan bahawa mereka tidak mau menyokong semula bersatu sebab bersatu tidak menjawab persoalan mereka. Antara persoalan yang paling merisaukan sebenarnya ialah persoalan daripada mereka tentang perlembagaan parti yang telah dilanggar tanpa kelulusan daripada ROS. Jadi tidak dijawab, agaknya tidak dijawab. Mungkin kerana tidak dijawab oleh bersatu persoalan-persoalan mereka itu, maka mereka tidaklah mengambil keputusan untuk menyokong semula bersatu. Mengapa? Mungkin pada pendapat mereka, kalau itu pun mereka tidak boleh jelaskan, apatah lagi ke benda-benda yang lain. Kalau yang perlu dijelaskan secara perlembagaan, secara undang-undang pun sukar untuk dijelaskan, bagaimana pula penjelasan-penjelasan yang lain. Okey, jadi sudah diumumkan pun bahawa mereka semua telah dipecat, digugurkan keahlian, dan bersatu bersedia untuk memberikan surat pemberitahuan kepada yang di-Pertua Dewan Rakyat bahawa mereka telah dipecat. Jadi mengikut akta lompat parti, kemungkinan akan ada pilihan raya semula. Tapi kita tengoklah sama ada pemecatan mereka itu mengikut ataupun mengikut undang-undang ataupun tidak. Adakah semua yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim itu secara automatik telah melanggar akta lompat parti yang boleh menyebabkan pilihan raya semula. Dan kalau ada pilihan raya semula, yakin sangatkah bersatu untuk menang di tempat itu? Ingat, ada di antara mereka ini yang menang hanya sedikit saja dia punya majority. Sedikit saja majority. Mungkin ceritanya tidak sama selepas ini. Adakah boleh menang lagi? Jadi rupa-rupanya inilah penyebab kumpulan ini tidak mau menyokong semula bersatu, sebab persoalan mereka masih tidak dijawab oleh pihak kepimpinan daripada bersatu. Tidak tahu kenapa tidak dijawab. Pada saya senang saja, kalau betul benda tu betul, tak salah, jawab je lah. Tapi mungkin adalah alasan-alasan mereka kenapa mereka tidak menjawab persoalan daripada mereka yang sudah dipecat ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share.
Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu soalan yang ditanyakan kepada saya. Adakah sekarang ini sebenarnya sumpah laknat Najib Razak telah berjaya memakan Tun Mahathir? Ingat dulu Najib Razak pernah bersumpah laknat dan sekarang ini seolah-olah ya sudah terkena sedikit tempias sumpah laknat itu kepada Tun Mahathir. Apa tidaknya apabila menteri di Jabatan Perdana Menteri sendiri telah membuat kenyataan, telah mendedahkan bahawa Tun Mahathir sebenarnya tidaklah orang kata kebal daripada undang-undang. Tidak. Sebab ramai orang kata Tun Mahathir ni seolah-olah kebal dari undang-undang lah. Tak ada. Tidaklah. Mana ada. Tidak ada. Tidak ada. Orang Sabah bilang tidak ada. Tun Mahathir tidak pun kebal dari undang-undang. Dia boleh ditangkap juga. Dan yang paling hebat lagi, Menteri Undang-Undang ini kata, bekas Perdana Menteri boleh ditangkap jika enggan hadir dalam RCI Batu Putih. Dan Menteri Undang-Undang ini juga mendedahkan bahawa bekas Perdana Menteri itu, yang kita sekarang sudah tahulah, waktu kenyataan ini dikeluarkan memang Azalina Osman Said tidak menyatakan siapa nama. Tapi sekarang kita sudah tahu bekas Perdana Menteri itu siapa. Dia ialah Tun Mahathir. Tun Mahathir boleh ditangkap jika enggan hadir RCI Batu Putih. Peguam negara waktu itu dia cuti. Waktu dia buat keputusan untuk Batu Putih itu, peguam negara itu dicuti, garden leave, dipaksa cuti. Kemudian tiada siapa yang tahu, keputusan pula dibuat sembunyi-sembunyi. Itu menyebabkan kita hilang Batu Putih dalam proses antarabangsa. Dan ini adalah kedaulatan negara Malaysia. Dan pastinya jika Mahathir didapati bersalah, dia pun boleh meringkuk di penjara seperti mana Najib Razak juga. Silap-silap Mahathir akan sebelah Najib je. Jadi perkara ini sudah disiasat dan pasukan petugas khas juga sudah disiasat. Jadi sekarang Mahathir seolah-olah ada komen kepada video saya, kata Mahathir sebenarnya sekarang ini sedang merayu simpati daripada umum. Daripada umum supaya nampak dia play victim. Antara komen-komen yang best yang boleh dibaca ketika Mahathir menyatakan dia punya kritik kah, hujahan kah di media sosial, antara yang best lah, orang panggil secara elok, hang mengelak hadir. Orang panggil secara elok, hang mengelak hadir. Lepas tu bila didedahkan di Dewan Negara, hang spin kata tak ada notis ni sampai mahkamah keluarkan sapina, du aca play victim pula. Du aca play victim pula. Antara ada lagi komen kata, jawablah di RCI, tak payah nak ulas panjang-panjang pun. RCI ini bukan PRU nak cari undi. Kalau betul nak takut apa? Lainlah kalau salah. Betul. Kalau Mahathir tak salah, dia nak takut apa? Lainlah kalau dia salah. Betul juga. Antara komen yang lain lagi, tak payah cakap banyak, hadir sajalah. Kalau berani, sama juga bab isytihar harta. Kalau takut, kenapa? Kalau berani, itu maksudnya tak salah. Kalau takut, kenapa? Jadi banyaklah komen-komen yang lain yang menarik. Tapi yang pastinya kenyataan daripada Azalina Osman Said itu memang betul-betul akan menyebabkan Mahathir tak ada pilihan selain dia pergi buat kenyataan lah di RCI nanti. Jadi adakah Mahathir betul-betul bersalah seorang diri buat keputusan atau tidak? Kita tengok di RCI nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.